Video ini mengandungi 4 bahagian, iaitu yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah penghujahan, yang ketiga adalah perbezaan, dan akhir sekali yang keempat adalah kesimpulan. Assalamualaikum, nama saya Fatini Iwani binti Mazlin bernombor matrik D20220096086 akan membentangkan tentang perbandingan teori kebenaran, koherensi dan korespondensi. Pertama adalah pengenalan, di mana menjadi lumrah seorang individu yang sentiasa mempunyai sebab dan mereka berusaha untuk mencari kebenaran. Terdapat pelbagai cara untuk memperolehi kebenaran adalah dengan melalui pengalaman. Istilah kebenaran dalam Latin dan Yunani adalah veritas dan aletheia, yang bermaksud kebenaran bertentangan dengan kepalsuan, kesilapan dan seerti dengannya. Seterusnya, kebenaran boleh difahami dengan padanan fikiran dan realiti yang sebenarnya. Dengan itu, kebenaran dapat dicapai dengan menggunakan pengalaman sebagai medium utama daripada hasil pemikiran yang rasional. Selain itu, kebenaran juga boleh didefinisikan kepada banyak maksud, di antaranya adalah sesuatu yang benar dan tidak boleh disangkal lagi, seperti kebenaran tentang sesuatu yang berkaitan dengan agama. Antara sumber yang digunakan untuk mengukur kebenaran adalah teori koherensi dan teori korespondensi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perbezaan teori korespondensi dan teori koherensi. Di mana perbezaan yang pertama adalah dari segi istilah, di mana teori korespondensi boleh didefinisikan sebagai situasi yang benar sekiranya terdapat persamaan antara makna dari sesuatu pendapat atau pernyataan. Istilah lain teori korespondensi adalah the correspondence theory of truth and the accordance theory of truth, manakala teori koherensi beranggapan bahawa kebenaran boleh dibentuk sekiranya terdapat hubungan antara keputusan yang baharu dan keputusan yang lain yang telah diperakui dengan kebenarannya. Istilah lain bagi teori koherensi adalah the truth adalah the consistent theory of truth atau the coherence theory of truth. Perbezaan yang kedua adalah bagaimana kebenaran diperolehi. Bagi teori korespondensi, kebenaran boleh diperolehi dengan menggunakan teori korespondensi berdasarkan kriteria yang bersesuaian dengan bahan yang telah tertakluk dalam pernyataan tersebut, manakala teori koherensi boleh digunakan dalam mencapai kebenaran dengan menegaskan ciri-ciri dalam pernyataan tersebut. Sekiranya konsistensi dalam pernyataan atau hujah tersebut dikekalkan, maka kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah benar. Perbezaan yang ketiga adalah bagaimana pertimbangan boleh dicapai melalui teori-teori tersebut. Bagi teori korespondensi, menunjukkan bahawa dengan melakukan pertimbangan yang benar dalam membuat pernyataan, gambaran yang akan diperolehi sama dengan bahan rujukan. Ini berlaku apabila ketika membuat penilaian, kita akan menilai dengan menggunakan ayat dalam fikiran kita. Sekiranya ayat yang dikeluarkan tidak selari dengan pemikiran kita, maka kebenaran itu boleh disangkal. Manakala bagi teori koherensi pula, pertimbangan boleh dicapai dalam teori koherens dengan meletakkan kepercayaan dan keharmonian dalam pernyataan. Pertimbangan itu boleh dianggap benar dengan adanya konsistensi dengan pertimbangan lain yang kebenarannya diterima juga.
pertimbangan yang dianggap benar itu haruslah mengikut logik akal dan berkait dengan pertimbangan yang lain. Perbezaan yang keempat pula adalah dari segi penganut, di mana bagi teori korespondensi, teori ini dianut oleh pengikut realisme. Antara pengasas teori ini adalah Plato, Aristotle, Murray dan Ramsey. Manakala teori koherensi ini dianut oleh pengikut realisme dan materialisme. Teori ini dipengaruhi oleh Hegel dan aliran idealisme juga menjadi pengikutnya. Salah seorang pengikutnya adalah ahli falsafah British iaitu F.M. Bradley. Antara contoh untuk teori korespondensi ialah Seoul adalah ibu negara kepada negara Korea Selatan, manakala untuk teori koherensi pula terdapat dua pernyataan, iaitu pernyataan pertama adalah semua manusia memerlukan makanan untuk melangsungkan kehidupan, dan pernyataan yang kedua pula adalah Fatini adalah seorang manusia, maka Fatini memerlukan makanan untuk melangsungkan kehidupan. Kebenaran boleh dibuktikan dengan adanya teori-teori tersebut, iaitu teori koherensi dan teori koresponden. Walau bagaimanapun, kebenaran yang seutuhnya akan diperolehi apabila kita berhadapan dengan situasi yang sebenar, di mana kita boleh menguji dari sebarang kebarangkalian yang terjadi dengan kebarangkalian yang lain dengan konsisten, sehingga kita menganggap ianya adalah benar dan sah dan boleh menganggapnya sebagai satu kebenaran. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.